واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Surah 461. Kita masih lagi dalam kitab jual beli di bawah bab syarat-syarat jual beli dan yang dilarang diperjualbelikan. Surah 461 hadis atas. Wa an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqaw, qaf bagi atas qaf kena bagi atas. La talaqqaw rukban, qaf kena bagi atas baik sikit. Wala yabi' hadirun libad. Qultu li Ibn Abbas ma qawlu wala yabi' hadirun libad? Qal la yakunu lahu simsara. Muttafaqun alaih. Wal lafzu lil Bukhari. Maksudnya dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tawus ni dia seorang ulama tabi'in ya. Dia apa ni, orang Yaman. Tawus bin Kaisan al-Yamani rahimahullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu jemput orang-orang yang membawa dagangan. Janganlah kamu jemput orang-orang yang membawa dagangan. Maksudnya di sini ialah peniaga ni, ataupun kita panggil mudah apa, peraih ke apa, peniaga, peraih lah peniaga ataupun peraih ni, dia membeli barang dari orang kampung yang nak datang jual ke bandar. Dia beli di pertengahan jalan. Dia beli di pertengahan jalan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan harga semasa. Jadi tegahan ni berlaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegah kerana dia ada unsur gharar. Gharar ni ketidakjelasan, penipuan. Kerana berlaku ketidaksamaan dengan harga semasa, harga di pasar. Tapi kalau dia beli dengan harga semasa di pasar, tak apa. Tapi tegahan yang berlaku ini untuk mengelak dari berlaku penipuan. Penipuan, dia beli di tengahan jalan, peniaga ataupun peraih. Jadi tegahan itu berlaku sekiranya ada unsur penipuan, merendahkan harga dengan harga lebih rendah daripada harga semasa. Mungkin dia tipu harga di pasar sekian untuk dia, untuk peraih ataupun pedagang tu membeli dengan harga yang lebih rendah. Dan orang kota jangan menjual kepada orang desa. Orang kota jangan menjual kepada orang desa. Aku, yang Tawus, berkata kepada Ibnu Abbas, apa maksud sabda beliau, ini sabda Nabi SAW, orang kota jangan menjual kepada orang desa? Ibnu Abbas menjawab, janganlah orang kota menjadi perantara. Perantara ni orang tengah lah, simsar. Simsar ni, broker pun dia panggil simsar juga bahasa Arab. Simsar, dia jadi orang tengah kepada orang desa. Yang ni dengan tujuan untuk menipu. Dia jadi orang tengah, dia nak menipu. Tak apalah, tinggal barang nanti saya jual lah. Dengan tujuan untuk menipu. Tapi kalau tujuan untuk membantu ataupun niaga dengan harga yang sepatutnya harga semasa dibenarkan. Jadi tegahan ini berlaku kerana gharar tadilah. Saya dah sebut di awal kitab jual beli. Banyak jual beli ni dia menjadi haram kerana unsur gharar tadi, unsur penipuan, ketidakjelasan. Tapi unsur-unsur lain lah, riba dan sebagainya, yang telah saya sebut dahulu. Tapi inilah yang banyak berlaku dalam jual
jual beli, ya, unsur penipuan. Jadi jual beli sebegini adalah haram. Haram tapi sah. Haram tapi sah, pasal dia berlaku rukun jual beli tu berlaku, ada ijab, qabul apa semua, kontrak jual beli tu berlaku. Tapi haram kerana dia menipu tadi, kerana masalah penipuan, ya. Hadis seterusnya. Hadis ni lebih kurang sama dengan hadis di atas tadi, cuma ada sedikit tambahan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqaw al-jalab, la talaqaw, qaf bagi atas, waw bagi depan. La talaqaw al-jalab, la talaqaw al-jalb, sama macam atas tadi. La talaqaw, qaf bagi atas, waw bagi depan. Faman tuluqiya fashturiya minhu fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar, rawahu Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian menjemput barang yang dibawa dari luar kota. Tadilah membeli di tengah jalan tadi. Dia beli peraih ke pedagang, dia beli di tengah jalan, dengan tujuan untuk menipu lah, membeli dengan harga yang lebih murah. Barang siapa dijemput barangnya dan dibeli daripadanya, kemudian pemiliknya datang ke pasar, maka ia, ni pemilik, berhak khiyar. Khiyar, memilih lah, memilih untuk membatalkan jual beli. Tapi mana dia bagi dah kalau zaman kita ni lah. Zaman kita ni zaman orang tak ada agama, mana dia kira. Tambah pula kalau beli tu yang bukan Islam pula, mana dia bagi balik. Zaman kita dia tak akan berlaku lah. Zaman manusia beragama je lah. Zaman kita ni habis. Tapi dari segi hukumnya begitulah. Penjual tu, orang kampung tu, dia boleh membatalkan jual beli tu. Hadis seterusnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libad wa la tanajashu wa la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi wa la tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha litakhfa'a ma fi ina'iha. Muttafaqun alaih. Wa li muslimin la yasumul muslimu ala saumil muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang kota menjual untuk orang desa. Tadilah yang orang tengah tadi, yang jadi orang tengah untuk tujuan menipu tadi. Janganlah kalian membujuk. Membujuk ni kita dah sebut dulu muka surat 459 dulu. Iaitu membujuk ni dia berpakat, dia tawar harga supaya barang naik, supaya harga tu naik, tempat lelong ke umpamanya. Ni berpakat 5-6 orang, yang ni tawar banyak ni supaya harga tu jadi melambung naik. Itu maksudnya an-najash. Dia berpakat, dia ada kaki-kaki dia. Dia menipu lah, dia pasang kaki dia untuk memborong durian ke dekat geribu tu. Nak letak RM1, ini kata RM2, kaki dia semua tu RM3, RM4, RM5, lah naik RM10. Contoh begitulah. Pasal dia pasang kaki dia 5-6 orang. Orang tengah azan pun beli durian nanti. Orang Melayu ni nanti durian tu empak atas kepala dia, baru tahu. Orang tengah azan dia tak ada steady je. Tak tahulah orang Melayu ni apa agama, saya pun tak tahulah. Dia tak ada rasa apa ni, rasa nak datang main jemaah ke, dia nak rasa malu ke orang azan. Tak ada, steady durian je. Durian kan banyak kan, musim durian darah tinggi nanti tu, cik manis tu tumbang ke durian. Masjid surau tak nak pergi. Bulan lepas saya kuliah di satu tempat. Ada di satu tempat, tak boleh sebutlah kat mana-mana, ada sebelah-sebelah sana. Lepas sembahyang isyak tu, nak minum tu, adalah datang, ada orang tak sedar meracau. Bukan di surau tu, di rumah dekat surau tu lah. Dia suruh aku pergi jampi. Aku mana jampi.
Saya tak pandai jampi-jampi. Memang tak pandai jampi. Dia kata saya tak pandai jampi. Baca-baca ayat jampi saya tak pandai. Dia suruh pergi juga. Lepas tu saya tanya, dia ni pernah datang ke surau ke? Tak pernah datang. Lagi aku tak pandai jampi. Ya? Kita kedebel juga. Tak pernah datang ke surau, suruh orang jampi pula. Saya memang tak pandai jampi. Minta maaf ya. Jangan suruh saya jampi. Dia kena cari tukang-tukang jampi dia. Macam-macam. Saya pergi keramat tu, dia suruh buat air tawar. Air tawar suruh jampi lah. Bawa air botol. Saya kata air ni dah tawar. Nak buat tawar macam mana? Air putih tu dah tawar. Nah, kalau dia bawa kopi air tawar, bolehlah mudah. Tambah air panas jadi tawar lah. Macam-macam ada. Kita nak buat macam mana? Aduh, dia suruh main jampi-jampi ni payah. Jampi payah. Tak mari ke surau, suruh orang jampi pula. Lantak dia lah. Allah Akbar. Apa nak jadi tak tahulah orang Melayu ni. Dan janganlah seorang lelaki menjual atas jualan saudara. Ini juga ditegah oleh Nabi SAW. Orang tengah tawar barang, kita pergi masuk, bagi kat saya lah barang tu, tak boleh. Tak boleh. Biarkan selesai. Kalau jadi jual beli tu, jadilah dia dengan penjual tu. Kalau tak jadi, baru kita masuk. Jangan dia tengah tawar-tawar, kita masuk, bagi kat saya lah. Dia tengah tawar durian. Ni cerita durian, macam musim durian ni. Tawar durian, kita pula masuk. Kita nak kat dia, tak boleh lah. Biar selesai dia dulu. Sama ada kalau jadi jual beli tu, rezeki dia lah, hak dia. Kalau tak jadi, kita masuk lah. Janganlah meminang atas pinangan saudaranya. Ni tak boleh juga. Orang masuk Minang, kita pergi masuk Pinang juga. Bagi selesai tu Pinang tu. Selesai Pinang meminang, barulah. Kalau dia tak setuju, kita masuk. Jangan dua-dua masuk, susah. Nanti istikharah pula perempuan tu, susah pula nak pilih mana satu. Dan janganlah isteri meminta diceraikan madunya, agar dapat dibelokkan apa yang ada dalam wadahnya. Dan wadah dalam bekas dia lah. Maksudnya kasih sayang suami tu akan dapat kat dia seorang, ataupun benda-benda ke nafkah ke hanya akan dapat kat dia. Ini juga ditegah. Ini bagi orang kahwin dua lah, minta cerai madu. Kita pun nak cerita panjang, kita kahwin satu je. Boleh cerita panjang lagi pula, muslimat marah kat aku nanti. Soal pula nak cerita madu-madu ni. Wallahualam. Entah nampak semangat ya. Jangan tidur di luar malam ni. Ya? Jangan. Okey ya. Jadi yang kita nak tu, yang atas tadi lah, beberapa hukum mengenai apa tu, jual beli yang di atas tu. Jadi beberapa jual beli tu telah disebut dalam beberapa hadis yang lalu. Tegahan-tegahan dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis 778 muka surat 463 tu saya rasa kita tak baca. Ini hadis mengenai jual beli hamba. Hamba tak ada dalam kita ni. Hamba tak ada. Iaitu Rasulullah melarang memisahkan dia dua hadis ni, 463 dan 464 hadis atas tu. Rasulullah larang kalau jual beli hamba, adik-beradik tu jangan dipisahkan. Betul juga anak dengan mak dan sebagainya. Kalau dia tu hamba, dua-dua hamba, jangan dipisahkan. Itu maksud. Oleh kerana hamba tak ada zaman kita, saya tak bacalah. Tuan hamba tu adalah apa khabar tuan hamba. Hadis di bawah tu 464, surat 464. Jadi dua hadis tu saya tak bacalah, pasal tak ada hamba zaman kita ni, tak ada. Hadis seterusnya. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala as-si'ru fil madinati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.